Ialah iman kita tinggi. Bila hasrat nak pergi, iman kita tinggi. Kita tu tidak di bawah pemeliharaan, penglihatan para malaikat yang keliling kita tu sebab iman kita tinggi. Kan? Artinya bagus. Bila kita niat nak pergi itu memang hebat. Saya 2 hari lepas Universiti Teknologi Mara dekat Melaka buat online. Saya dekat 2 jam dekat online. Semua staf-staf dia dengar lah. Ramai juga yang dengar. Lebih daripada 560 orang ikut online tu. Dan apa yang soalan dia tanya sekali itu, beritahu kepada kami apakah signifikan ataupun falsafah yang berada di sebalik pemberian umrah. Jadi saya nak terangkan bahawa apa sebab saya kata kita pergi menaikkan umrah tu iman kita tinggi. Bila kita beragama Islam, kita mengucap dengan syahadat, kita mengaku tiada Tuhan lain di semua melainkan Allah. Jadi sebahagian kecil saya nak cerita juga sikit supaya kita mudah faham. Apabila kita nak pergi menaikkan umrah, artinya keimanan kita tinggi, ketakwaan kita tinggi. Tapi jangan harap takwa kita tinggi, kita pergi buat ibadat itu tapi tak ikut prosedur syariah dia, tak ikut jalan dia. Maka ada satu perkataan yang selalu disebut oleh para ulama. Perkataan itu berbunyi kaki sikit ya. Kaki. Jawab kaki dia. Api bila kecil panggil, bila besar panggil bomba. Api bila kecil panggil kawat, bila besar panggil bomba lah. Okey, dalam banyak binatang apa tak beranak? Banyak binatang apa tak beranak? Belatuk ya. Burung belatuk tak beranak, dia belatuk sampai mati. Dalam banyak sakit apa yang paling sakit? Dalam banyak sakit apa yang paling sakit? Sakit? Hati. Tengok, betul tak? Dalam banyak sakit tengkuk yang paling sakit. Sebab bila paling sakit, tak paling tak sakit. Kan? Sakit apa paling sakit? Sakit tengkuk lah. Paling sakit, tak paling tak sakit. Kan? Okay. Dalam banyak tai apa yang tak nampak? Nanti jangan jawab lagi. Dalam banyak tai apa yang tak nampak? Cepat sangat dia jawab. Betul lah. Dalam banyak tai yang tak nampak, tai yang dipijak Dia dipijak yang tak nampak. Kalau dah nampak, pijak apa je tadi. Kan? Okey. Dalam banyak binatang apa keluar hid. Dalam banyak binatang apa keluar hid. Kak jawab lagi. Kita fikir anak-anak. Dalam banyak binatang apa keluar hid. Kura-kura ya. Kura-kura bila nak jalan keluarnya hid. Tak keluar dia tak jalan. Ya. Saya cakap hid dari bukan haid. Hid. Tak faham. Okey ya. Baik. Cukuplah. Saya jalan ke kaki merancangkan kan. Sebab tadi mula tengok orang kurang makin lama makin penuh balik. InsyaAllah kan. Okey. Dalam ilmu tauhid dia ada apa nama ni? Dua istilah. Satu dipanggil Rabbani. Apa dia Rabbani? Rabbaniyah ya, sorry. Rabbaniyah. Artinya Rabbani, apa dia Rabbani? Ketuhanan. Robu Tuhan. Robu Tuhan. Artinya kita takut pada Allah. Kita rindu pada Allah. Maka kita buat apa yang Allah suruh. Kita mengucap syahadat wajib sembahyang mengucap. Tak ada Tuhan lain disembah kepada Allah, kena sembah Allah sembahyang. Lepas kita sembahyang, kita ada puasa.
11 bulan kita makan tengah hari. Tapi dalam bulan puasa tu tak boleh makan tengah hari. Bagi mereka yang puasa lah. Kita kena buat. Dan kita kena bayar zakat. Ada duit kena bayar zakat. Paling-paling tidak pun sedekah. Sedekah dari jalan tadi kan. Dan satu lagi pergi menaik umrah. Ini paling kemuncak. Masa saya ceramah dekat online dekat ni. Ini yang paling kemuncak, iaitu orang yang mempunyai keuangan, dia pergi menunaikan umrah, melengkapkan hari ini rukun Islam dia yang kelima. Kalau kita ada duit tapi tak pergi, kita boleh mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Mamalakata dan wahai la taqbalu ila baitillah haram, falam yahujja fala alaihi ayyamun ta'isha yahudiyah aw isya nasraniyah. Kan? Maka kita perlu pergi. Kalau tengok di Malaysia ni, berapa ramai rakyat beragama Islam di Malaysia ni yang pergi menaikkan umrah. Haji jangan sebutlah, haji payah nak pergi. Saya cakap malam dekat ni online dekat universiti malam, saya kata jangan bercita-cita nak pergi menunaikan haji sekarang kalau belum register 10 tahun 15 tahun lalu dia kata haji. Memang susah sangat nak pergi. Kalau dapat pergi rezeki lah. Tapi sekarang ada orang pergi cara menipu pun ada. Pergi dengan visa umrah, visa pelancong, duduk di sana menunaikan haji. Sedangkan dia melanggar peraturan kerajaan Saudi. La haj bila tasrih. Jangan menunaikan haji dengan tidak ada kebenaran. Kan? Tapi pergi juga pasal nak buat haji. Jadi tak capai matlamat maqasid syariah. Tak capai matlamat. Robani itu bagus pergi umrah, tetapi ada satu lagi yang salah, ialah rububiyah. Rububiyah ni artinya how to, bagaimana, apa cara nak buat sampai Allah redha. Nak capai ke Rabbani kena ikut rububiyah, iaitu tarbiyah, mencari kaedah buat apa yang disuruh. Jangan langgar yang dilarang. Ini duit tak ada, nak pergi menunaikan umrah, hutang. Tak boleh hutang. Suami loaded duit banyak, nak pergi umrah. Isteri minta, bang, nak pergi bawa lah ayam pertama. Takkan abang pergi seorang, ayam tak bawa pergi sekali. Ayam ni kan bini abang. Tak boleh minta lah. Tak boleh. Hutang tak boleh, minta boleh. Anak ada 4 orang keluar universiti. Kau orang ni, sayang mak tak boleh buka lagi, kau senang je. Dah keluar universiti, dah menikah, semua bagus. Bagilah duit mak ayah nak pergi Mekah. Tak boleh tolong Walaupun duit tu halal, tak boleh. Pasal apa? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Allah memperuntukkan haji dan umrah bagi mereka yang ada istita'ah kepadanya. Istita'ah tu ada 6. Ada 6 ya. Nombor 1 ada duit. Ada bekalan, ada duit lah. 1, mesti ada bekalan. Yang kedua, ada kenderaan. Kenderaan tak apa. Bagi duit kat kita cari kenderaan, tak pergi buat tumpang. 3, tambang. Tambang dah masuk dalam package dah. Tak ada tambang, tak boleh pergi. Kan? 4, sihat badan. Jangan pergi tengah sakit. Tengah sakit tak usah pergi. Tak cepat lah. Sakit tu mana nak jalan. Macam mana nak tahu lah. Kena tolak dengan wheelchair. Kena cari orang wheelchair pula. Kita tu. Dia tak wajib. Kan? Sihat tu badan. Nanti akan ada orang tanya lah. Boleh tak buat orang wheelchair? Boleh lah kalau sampai sana wajib lah buat. Tapi benda sekarang saja nak tolak wheelchair yang susah payah. Susah lah. Pasal dia tak cukup syarat lagi. 5, aman. Tak ada berpegang apa-apa. 6, kesempatan. Ada kesempatan. Artinya duit ada, apa semua ada, tapi tak sempat nak pergi. Kerana anak sekolah tak habis lagi, rumah buat tak selesai lagi,
Kalau orang muda nak nikah dulu sebelum pergi, dia kena utama nikah dulu. Walaupun haji tak tu, umrah tu, kena utamakan nikah dulu. Tak boleh, dia ada masalah dia. Kalau pergi dengan tak nikah dulu kan kacau. Dengar subhanallah, Allah, kalau ada bini bagus ya, lain tak boleh. Tak mau. Ada nikah tu senang. Dan kalau baik tadi suami banyak itu bawa isteri pergi. Bawa pergi. Bila bawa pergi dia belanja bini dia pergi dengan belanja dia. Allah bayar 700 kali ganda dengan duit yang dia belanja. Kalau 6.999 ringgit, 7.000, 7 kali 7, 49. Allah bagi pahala kepada dia 4.9 juta. Oh, wow! Saja. Isteri minta tak boleh. Tapi kalau dah diberi duit oleh suami, dia ajak pergi, kena pergi. Ada masalah di dalaman tu. Pasal apa dia nak ajak isteri dia pergi dengan penuh kasih sayang. Okey, ya. Tak payah tanyalah, senang je. Hukum dia senang je, mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Mamalah kadzab dan warahiyatan tubalihu ila batil haram, falam yahujja fala alaihi ayam muta'i syai Yahudian atau Isa Nasranian. Orang ini rupanya tak ada. Tuhan tak ada di dalam hati dia. Kalau ada Tuhan hati dia pergi utamakan Allah dulu di Kaabah, bukan pergi melancong. Bukan tak boleh pergi melancong. Pantasyul fil ardh wa tawun fadlillah. Berhembur atas muka bumi, tengoklah kebiasaan Allah bagi macam mana. Boleh. Tapi umrah tak pergi langsung. Jawab dia mati sebagai Yahudi dan Nasrani. Lepas semayang tu sudahlah diperkenal dia malaikat dalam kubur. Kan? Duit ada tak mungkin. Itu jawapan dia, senang je. Itu satu. Ada satu lagi saya baca semalam dalam online malam. Ada satu lagi hadir lagi. Inna abdan sahahtulahu jismahu wasi'atu alaihi bil ma'isha tamdiqum satu awamil la yakun ilai la mahrumun atau kama qala. Seorang hamba tak kira siapa. Pasal ini dia cakap untuk umum. Seorang hamba aku berikan kepadanya kesihatan yang sangat bagus, kau punya kesihatan. Lepas tu suhatul wasi'atu alaihi bil ma'isha. Aku hemburkan kepadanya limpah ruah kemewahan yang tidak terhingga. Tamdi kau satu awamin berlalu 5 tahun bergelumang dengan doi kakak duit banyak tu. Layak pintu layak dia tak datang tengok aku pun di Mekah di rumah. Lama harum layak aku hadap ke syurga untuknya. Itu dia jawab. Okey. Jadi kita pergi ni rububiyah ni jalan maqasid syariah yang boleh sampai ke tujuan dia. Contoh, kenapa kita mencari syahadat? Kerana nak mengesahkan Allah dan nak mengatakan Nabi Muhammad Allah. Bila kita mengesahkan Allah, Allah kata kena sembah aku. Sebab asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dengan diriku tiada Tuhan lain disembah melainkan Allah. Dia kena sembah Allah, jangan sembah yang lain. Maka sembah Allah kerana Allah saja, janganlah nak pergi tengok konsert pun pergi sembahyang jamaah takdim. Itu bukan nak pergi sembah Allah, nak pergi tengok maksiat LGBT. Bila orang lain marah jawab balik. Ini para guru agama ni semua dapakah Tuhan dia tentukan dia masuk surga neraka. Budak kayu kau tak mengaji. Nak masuk surga Allah kena cari jalan Allah lah. Pergi cari jalan iblis semua, lepas tu nak minta suruh Allah masuk dalam surga. Pasal Allah berhak memberi surga atau neraka. Orang tahu lah, tapi janganlah bodoh sangat. Quran dia kata nak buat baik kan. Nak masuk surga kena buat yang baik-baik yang Allah suruh. Ya. Dia begini tak marah kan. Bukan marah nasihat. Ini nak beritahu lah, nak bagi semangat. Kita apa bila kita pergi ni, roban dia tinggi. Tapi kena buat prinsip rububiyah. Rububiyah ni artinya tarbiyah kepada apa yang kita nak lakukan sampai matlamatnya. Contoh sembahyang ada cara rububiyah dia, tarbiyah dia. Masuk waktu, akhir balik, wudu, ada kiblat,
rokok 7 ikut 13 ada ni berapa rukun sembahyang 13 kan, ikut 13 rukun tu capai lah matlamat dia. Bukan main sembahyang tadi saja aja. Puasa, masuk dalam puasa nak makan pada subuh sampai ke buka, sampai ke matahari jatuh. Umrah kena pergi ke Mekah. Itu kata kita dah ada kesempatan kita pergi. Bila ada pergi ini, semuanya akan mencapai matlamat. Kita melaksanakan rububiyah yang betul, barulah umrah kita mabrur. Jangan buat ikutan. Sebab ramai sangat. Sebab saya nak beritahu, dalam keadaan kita memberi penerangan, ada beberapa orang yang mengaji agama, dia rububiyah buat umrah dia tak ada. Cerita tu terang, jangan terlibat. Seorang lulusan agama universiti balik ke Malaysia jadi selebriti, pernah orang perdana di TV pada bulan 4 tahun yang lalu. Bawa 40 orang jemaah, tak perlu niat di mana dia akan kapal terbang, niat di Mekah. Turun sampai ke Jeddah, saya dengar apa saya ni 40 orang, ni 28 orang lelaki tak pakai ihram. Dan kan naik kapal terbang yang sama nak pergi ni. Di dalam kapal terbang tu 4 kali diberitahu, another one hour we will cross the miqat. You can prepare your niat please. 2 kali setengah jam, we had another 30 minutes to prepare your ihram please. Go lagi 10 minit. We had another 10 minute balance to prepare your niat, your ihram. Akhirnya sampai 5 minit. Now we are crossing the miqat. 5 minit dia cakap saja. Now we are crossing the miqat. No more miqat after this. 4 kali bagi tahu kata orang mesti kena niat ihram. Lepas 28 orang tak buat. Tunggu tak bagi kita, saya pun geleng kepala. Mana orang ni semua tak pakai ihram ni? Datanglah 2 orang tanya. Ni kumpulan saya ni itu Datuk kenal dia. Saya tengoklah bahasa macam pernah tengok. Saya macam, saya ingat dah. Dia ada cakap. Ni syarikat saya. Saya kata, kenapa tak pakai ihram? Dia kata, Ustaz tu, Ustaz tu kata, niat Mekah boleh. Udah kayu punya Ustaz. Kau tak erti, jangan ajar orang jadi sesat lah. Kenapa? Rububiyah tak ada. Tapi kalau kata boleh niat Mekah, apa pasal 4 kali orang bagi taklimat atas kapal terbang? Dia nak pakai macam mana ke ihram ke semua dalam buah kapal terbang. Akhirnya semua tak niat. Bila tak niat, berdosa. Tak niat ihram di Mekah, berdosa. Tapi nak pergi buat ibadat kan, nak buat dosa. Mana Rabbaniyah dia? Ketuhan dia mana dia? Dia pergi cari dosa di depan Allah. Dan yang kedua, wajib membayar dam. Damnya sembelih kambing. Seekor kambing harga RM500. Wajib sembelih kambing. 40 orang tak niat, 40 ekor kambing. 40 kali RM500 kena bayar. Tuan, RM20 kena bayar tuan. Di mana nak sembelih kambing? Dia tanya saya. Di mana nak sembelih kambing? Di mana? Di leher kan? Mana sembelih kambing? Kita sembelih kambing kita orang. Dia kata itulah untuk saya, itulah ruginya. Kenapa bawa ustaz-ustaz yang tak kena mengenal ni? Pasal selebriti. Selebriti tak selebriti. Tak ada ilmu umrah, jangan pandai-pandai. Ya tak boleh. Itu satu. Banyak lagi nanti saya dedahkan satu persatu kalau sempat lah. Bukan apa nak beritahu kata capai matlamat. Okey. Habislah. Itu nak bagi persediaan pada kita kerana saya percaya sangat bila semua orang ramai datang ke Semeri, suasana di Andalusia ni berasa ceria, malaikat beribu-ribu turun, kita pula mandaklah khair kafaili. Siapa yang memberi bimbingan orang yang supaya orang lakukan yang betul, bila dia buat pahala dapat juga pada orang yang memberi bimbingan. Itu yang kita dapat pahala, itu kita nak barakah hidup tu. Itu je. Kita berbarakah kalau dah buat ikut apa yang Tuhan suruh, kita barakah. Kalau Tuhan bagi sakit, jangan kata kita tak berkat. Macam orang Palestin, kerana mati banyak orang. Bukan dengan tu. Allah nak bagikan kepada mereka pahala mati syahid yang terus ke syurga.
Nak mati kan. Kesian budak kecil tak tahu apa-apa pun. Nanti syahid juga. Tak payah mati. Bumi dia tu je. Allah Allah. Itulah sedikit ya maklumat nak kata ni. Okey, terus kita pergi bab umrah. Kita nak